Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila masyayikhina wal muslimin ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa usratina wa ahlina wa qarabatina ajma'in, wa khususan ila syekhina Syekh Haji Muhammad Al-Asad syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlisin al-huddin waj'alna minal 'arifin waj'alna min 'ibadika as-salihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Amin ya rabbal alamin. Malam kat mana? Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 66 kitab Jawi Far'un. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif far'un. Apabila jatuh najis ke dalam air, seumpama telaga yang sedikit airnya, disucikan airnya dan telaganya itu dengan tiada dicebokkan airnya. Jadi tidak ditimbakan airnya, tak dikeluarkan airnya, supaya jadi airnya dua pola. Jadi mudah-mudahan keluar air, mata air telaga tu sampai naik jadi dua pola. Atau
atau dengan ditambahkan atasnya hingga jadi 2 kolah. Yang ni dimasukkan air ke dalamnya sampai cukup 2 kolah. Dan tidak suci ia dengan dicebokkan airnya hingga habis. Dan tidak suci ia dengan dicebokkan airnya hingga habis. Pasal air itu tak cukup 2 kolah. Adapun jika airnya itu banyak dan berubah ia dengan najis, tiada suci ia, melainkan dihilangkan baunya dengan ditambahkan air atasnya. Baik, habis. Maka jika najis itu anjing dan babi dan anak salah suatu daripada keduanya, sama ada dengan najis juga atau dengan yang suci, dan sama ada najis itu aini atau hukmi, maka kaifiat bersuci daripadanya hendaklah dihilangkan airnya dan sifat airnya dengan dibasuhkan dia dengan air hingga hilang. Dan yang hilangkan airnya dan yang menghilangkan airnya dan sifatnya itu dibilangkan sekali jua. Kemudian dilakukan air, kemudian dilalukan air 6 kali, jadi 7 kali basuh. Ditaruh tanah yang suci yang tiada dipakaikan dia pada tayamum atau menyucikan najis pada salah satu daripadanya, dan dikeruhkan air itu dengan tanah pada barang mana kali memadai ia, tetapi pada awalnya itu terlebih aula. Dan memadai digerakkan mutanajis itu 7 kali pada air yang banyak lagi hening. Kemudian daripada dikeruhkan air itu dengan tanahnya, dan pada air yang deras dengan lalu 7 kali, dan pada bumi yang bertanah yang kena najis anjing itu tiada berhajat kepada tanah lagi, pasal dah tanah dah. Titik. Dan melainkan bersuci daripada najis kencing kanak-kanak yang belum lagi makan suatu yang lain daripada susu, sama ada ibunya atau lainnya, yang belum lagi sampai umur kanak-kanak itu 2 tahun. Dia minum susu ibu dia ke susu ibu siapa-siapa ke, tak apa. Jangan dia minum susu lembu. Baik, habis. Jelas ni tak payah terang lah kot. Ada yang tak faham boleh tanya. Saya rasa terang dah ni. Kita duk jumpa selalu lah. Boleh faham? Mana tu? Seorang lagi. Baik, habis. Dia nak cerita dia tentang najis, cara menyucikan najis. Cara menyucikan najis mughalazah, iaitu najis anjing dan babi dan peranakan dia, kacukan dia. Kalau air itu air yang lalu deras, dia kata macam air sungai, maka kita celup kaki dalam air sungai tu, dia kocak je lah 7 kali. Dengan kita yakini kali pertama tu sudah habis najis tu daripada kaki kita. Kalau tidak, basuh dulu, gosok dulu sampai hilang semua najis, kemudian dilalukan.
di dalam air sungai yang mengalir tadi sebanyak 7 kali. Nah, dia kocak 7 kali. Bersih kat dia. Baik, habis. Ini semua kita dah biasa jumpa dah. Kalau ada lagi soalan boleh tanya. Tak pergi cerita pun dah tahulah. Baik, habis. Maka kafiatnya dan melainkan bersuci daripada najis kencing kanak-kanak yang belum lagi makan suatu yang lain daripada susu, sama ada susu ibunya atau lainnya, susu ibunya atau susu ibu susuan ke, yang belum lagi sampai umur kanak-kanak itu 2 tahun, maka kafiatnya ni caranya, jika kanak-kanak itu lelaki, memadalah pada bersuci daripada kencingnya itu dengan dipercikkan air atas suatu yang kena najis hingga meliputi sekaliannya tempat yang kena kencing, dan tiada disyaratkan mengalirkan air percikan itu. Maka apabila diperbuatkan sekadar yang tersebut itu, sucilah ia. Adapun kanak-kanak yang makan suatu yang lain daripada susu atau berumur lebih daripada 2 tahun, atau ia kanak-kanak perempuan, maka kaifiat bersuci daripada air kencingnya seperti kaifiat bersuci daripada najis yang lain, yakni najis mutawasitah yang lain, ya, najis sederhana yang lain. Dan tiada dimaafkan suatu daripada segala najis yang dapat dilihatkan dia itu, melainkan yang sedikit pada uruf daripada tanah dan darah yang ajnabi keduanya, yakni yang tiada daripada dirinya. Adapun darah diri seseorang yang tidak berpindah daripada tempatnya itu, seperti darah bisul dan barah dan luka dan tempat berpetik. Tempat apa? Dan darah tempat berbekam, maka dimaafkan daripada sedikitnya dan banyaknya, dan dimaafkan daripada darah barus, yakni darah serangga, nyamuk. Barus ni menyamuk ataupun serangga kecil, dan tumor, dan pijat-pijat, dan tahi lalat, dan kemihnya, yakni kencingnya, dan dimaafkan daripada yang tersebut ini kerana sembahyang 2. Ini dimaafkan kalau terdapat pada kain sembahyang atau tempat sembahyang ataupun pada tubuh, ketika melaksanakan sembahyang. Contohnya gini lah, nak cerita tentang darah yang dimaafkan ni. Darah yang dimaafkan tu mestilah darah kita sendiri. Ya, darah kita sendiri. Kalau darah orang lain tak dimaafkan. Contohnya kita kena penyakit bisul. Kita kena penyakit bisul, kita pun tampallah kapas, kemudian kita balut dengan kain, kita pun pergi sembahyang. Tiba-tiba keluarlah sikit darahnya, keluar sikit lah darah dia. Sikit tu lebih kurang besar biji jagung. Tu kata sikit tu, dobit kata sikit tu besar biji jagung. Kalau besar sebiji jagung panjang tu, yang tu tak boleh. Yang tu darah tak dimaafkan.
Besar tu besar ulas biji jagung. Biji tu yang tu dimaafkan. Pasal tu darah kita sendiri. Darah kita sendiri. Dobitnya darah kita sendiri. Tapi kalau darah yang lain daripada hak kita, contoh seperti darah pacat. Darah pacat, tengah-tengah solat pacat naik, ataupun sebelum solat tak sedar pacat naik, ataupun lintah habis solat tengok adalah darah besar biji jagung juga. Baik, darah tu darah kita ke darah perut pacat? Kalau darah kita tu dimaafkan sebab sedikit. Tapi kalau darah tu dari perut pacat, darah tu daripada perut lintah, yang tu tak dimaafkan. Ataupun darah orang tu kena pacat, kena lintah, terpercik kena kat kita besar biji jagung, yang tu tak dimaafkan pasal orang punya. Bukan kita punya. Yang dimaafkan tu yang kita punya. Itu dobit dia tu darah kita punya. Begitulah ngaji kat Tok Guru. Baik habis. Itu nak faham kata darah yang dimaafkan. Baik, ada soalan boleh tanya. Saya rasa tak ada soalan ni sebab pemudah. Kau ada tanyalah InsyaAllah kita muzakarah. Baik. Tambihun, ni suatu penjagaan. Dimaafkan daripada segala yang tersebut selama tiada bercampur dengan suatu yang ajnabi, yang asing. Dan jika ia daripada dirinya sekalipun, kalau diri dia sendiri pun tapi bercampur dengan yang lain, tak dimaafkan dah. Maka jika berdarah mata atau siratan gigi, darah mata, darah gigi, gusi, tiada dimaafkan daripadanya kerana bercampur dengan air mata dan air liur. Dan tiada dimaafkan daripada najis melainkan yang tersebut itu. Dan bangkai yang apabila disoyakkan dulu. Dikoyakkan ni. Dan bangkai yang apabila dikoyakkan satu anggota daripadanya ketika hidupnya, tiada baginya darah yang mengalir seperti lalat dan kabur dan cicak dan lipas dan lainnya, apabila jatuh dengan sendirinya di dalam benda yang cair seperti air atau cuka atau minyak. Dan demikian lagi apabila jatuh ia padanya pada ketika hidupnya, dan jika dicampur akan dia dengan sengaja sekalipun dan mati di dalamnya, atau dijatuhkan bangkainya itu oleh yang tiada mumayyiz
tetapi tiada dengan sengaja, maka tiada menajiskan dia. Adapun jika dijatuhkan bangkainya oleh yang memayis dengan sengaja, tiada dimaafkan daripadanya, dan tiada maaf dan tiada mengapa berulang jatuhnya ke dalam yang cair ketika dikeluarkan daripadanya. Titik di situ. Boleh faham tak ni? Ini najis daripada binatang, serangga lah kita kata. Contohnya lalat, lalat dia terbang gedebuk, dia jatuh dalam Nescafe kita nak minum, gedebuk jatuh. Ataupun apa nama ni, sayap dia jatuh, jadi tak jadi najis. Asalnya tu najis lah, tapi dia dimaafkan, dia dimaafkan. Najis pada bab makan, tapi dia tu dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan, kalau sedikit. Kalau banyak ni macam mana? Sekira-kira boleh menghasilkan bau badan dia tu, bau jasad dia tu, bau diri dia tu, ke dalam minyak ke dalam air yang kita nak minum ke, maka tu jadi mengubahkan sifat air tadi. Sebab dia masukkan sesuatu, maka tu jadi najis. Kalau sekadar seekor, 2 ekor tak mengubahkan sifat air tadi, maka taklah jadi najis, boleh minumlah. Baik, ada soalan? Tak ada. Dan demikian lagi najis yang tiada kelihatan pada mata yang mu'tadil. Ini pada mata orang yang adil. Apa dia mata orang yang adil, orang yang mu'tadil ni? Iaitu orang yang pertengahan. Mata orang yang pertengahan sihatnya. Nak kata terang sangat, macam 10 km pun dia boleh nampak, itu apa orang panggil impossible. Itu mata orang impossible. Mata luar biasa. Kalau orang itu rabun duduk dekat pun tak nampak ni huruf apa ni, huruf ga ke huruf kaf. Dia nak buka bilik mata, tak nampak juga. Tu orang rabun. Ni orang mu'tadil ni ialah orang yang pertengahan sihatnya. Nak kata terang sangat pun tak, nak kata kelabu pun tak, biasa saja. Tu kata mu'tadil, mata orang yang kebanyakan sihat. Dan jika adalah najis itu daripada anjing atau babi sekalipun, maka dimaafkan daripadanya. Maka apabila mengenai ia akan suatu, tiada menajiskan dia. Kena kering sama-sama kering, tersentuh anjing, kering sama kering, tu tak menajiskan. Demikian lagi dimaafkan daripada sedikit lumpur jalan raya yang diyakinkan najisnya. Dan jika daripada najis yang mughalazah sekalipun, selama tiada nyata ain najis. Ni terpijak tai apa ni tak tahu. Contohnya ni dia kata air lumpur, bukan kata air lumpur, tai sekalipun kita pijak, kita tak tahu tai apa, tai anjing ke, tai kucing ke, tai apa, banyak binatang ni tak dapat dipastikan, maka tak dihukumkan mughalazah, hukumnya mutawasitah saja. Basuhlah macam biasa. Kita jalan dalam hujan, apa dia, naik motor,
Langgar lopak, boom, kita tahu ada najis di situ tapi tak nampak, dihukumkan mughalazah. Tak dihukumkan mughalazah, hukumnya mutawasitah jelah. Nak basuh pun tak apa, tak basuh pun tak apa. Sebab motor, yang pentingnya basuh tubuh kita, bukan motor tu kita sembahyang atas dia. Ya, jangan jadi kawan saya, dia wawah gila. Dia naik motor pergi pekan, dalam hujan langgar lopak, dia balik dia samak motor dia. Tak payahlah sampai tarah tu. Ya. Dalam mazhab Imam Malik, ya, najis yang terkena di dalam kita lalu dalam hujan ni tersuci dengan hujan yang kita lalu di dalamnya. Kita jalan dalam hujan, langgar lopak najis, tersuci dia dengan hujan yang datang tu. Itu dalam mazhab Malik. Dia tak payahlah sama, balik kita percik-percik, bila hilang lumpur tu sudah lah. Dah satu motor dia sama. Tu kerja pula nak sama motor. Bukan kita sembahyang atas dia. Melainkan kita nampak jelas nyata. Apa dia? Langgar anjing. Langgar anjing, gerbom nampak. Dah langgar anjing, terlekat pula darah. Mesti kemarau pula. Yang tu macam mana? Dah kita langgar kena tubuh kereta, kena bodi kereta kita, langgar pula dengan tayar, lekat pula darah dekat tayar. Macam mana nak buat? Kita nak masuk parking rumah kita tu ada simen. Kalau kita langgar simen tu, lekat darah kat situ, nanti situ pula mughalazahnya. Baik, dalam kes ini memadai dengan kita, ya, berjalan di dalam hujan dengan kereta tadi tu, ya, kena air dalam hujan tu memadai menyucikan dia. Tak payahlah kita nak pergi sama. Ya, gitu kaedah dia. Itu kaedah yang mudah. Fiqh ni mudah, ya. Kita buat susah tu buat apa? Baik, habis. Itu namanya najis yang tiada kelihatan mata yang mu'tadil. Dan bersalahan kadar lumpur yang dimaafkan daripadanya kerana bersalah-salahan masanya dan tempatnya daripada kain dan badan, maka kadar yang dimaafkan dia pada masa hujan tiada dimaafkan dia pada masa kemarau. Maksudnya kemarau dia kena basuh, hujan tak apa, dibersihkan dengan air hujan tu saja. Dan tak pada tangannya dan tangan bajunya. Mana dia ada? Dan kadar yang dimaafkan dia pada kaki dan kaki baju, tiada dimaafkan dia pada tangannya dan tangan bajunya. Titik. Pasal apa? Dimaafkan itu pada pihak bawah. Tu kata bila kita berjalan dalam hujan ataupun kita nak pergi masjid lah, ada becak-becak di situ, naiklah lumpur-lumpurnya ke baju, ke baju tu tak dimaafkan. Kalau kita zon lumpur tu ada najis, tik lembu ke, tik kambing ke, tik anjing ke. Tapi kalau kena kaki, ya, kena kaki ataupun kena kaki kain, kaki jubah sikit, ya, maka tu dimaafkan. Tu namanya, ya, percikan lumpur dengan sebab kita berjalan kaki di dalam hujan ataupun pada tempat berlumpur, maka itu dimaafkan. Melainkan kena baju. Kita pakai selipar jalan, pak dia melompat naik kena baju. Kena baju tu tak dimaafkan.
Yang dimaafkan tu kena kaki kain, kaki seluar, kaki jubah, kaki telekung kita orang perempuan. Ya. Kalau kena kepala tu tak boleh, tak dimaafkan. Baik, habis. Baik, soalan. Ni dia tanya. Contoh, lauk ayam kapir masak merah. Lauk ayam kapir masak merah, ayam tak sembelih, letak atas hidangan nasi biryani. Saya yang masak ke ofis, kira najis atau tidak keseluruhan hidangan itu? Baik. Lauk ayam kapir masak ni taklah najis. Kapir masak kita makan tak berdosa dan tak dihukumkan najis. Yang hukum najis tu ayamnya. Adakah ayam tu bangkai ataupun ayam tu disembelih? Ya. Dia kata di sini ayam tak sembelih, maknanya ayam tu bangkai lah, haram dimakan. Najis lah jadinya, bukan? Jadi apabila ayam itu najis, tentulah kuahnya pun najis. Ayam najis, kuahnya pun najis. Jadi kat mana tempat kena lauk dan kuah, yang tu najis. Buang yang tu lah, yang baki tu kita makan lah. Kalau lalu lah. Kalau tak lalu, bagi kat dia. Bagi kat nyonya tu makan. Jadi dihukumkan najis tu pada tempat yang kena tu saja. Macam saya cerita anjing buruan dah, dia gigit rusa. Untuk dia pergi tangkap rusa, dia bawa mai kat kita. Kat mana kena gigitan dia tu, yang tu kita kena buang. Baik. Kita sama, kita buanglah, mudahnya kita buang. Bukan semua kita buang, tempat gigitannya saja. Baik, soalan seterusnya. Jika ada luka yang berdarah yang perlu dibalut, jika ingin solat akan cuci terlebih dahulu dan perlu ditampal semula, bolehkah meletakkan ubat atau ditampal kosong bagi menutup luka yang berdarah tersebut? Contoh, luka jatuh yang melecet dan sebagainya. Dia kata, jadi maknanya gini, dia ada luka dekat betih ke mana, tak kira lah. Jadi dia nak pergi sembahyang, luka tu dah darah keluar banyak barangkali. Sebab nak pergi solat ni, dia nak buang darah tu. Baik, dah buang darah tu semua lekat-lekat tadi, bubuh balik tampalan dia yang baru. Maka nak dia tanya dia, boleh tak kita bubuh ubat pada tampalan itu? Baik, kalau ubat tu tidak najis, hukumnya haruslah. Kalau ubat tu najis, maka hukumnya tidak harus. Yang harus macam mana? Contohnya minyak gamat, ataupun krim beracun tak apa.
dengan krim bernajis. Ubat ni biasanya krim beracun. Krim beracun tak najis, boleh bawa dalam solat. Ya, jangan krim yang bernajis. Krim beracun ni macam mana? Contohnya krim yang dibuat daripada asid. Yang dibuat daripada asid. Asid ni beracun, tapi dia tidak najis, maka boleh dibawa solat. Contohnya minyak apa? Minyak diesel, minyak spirit, minyak petrol. Yang tu tak najis. Cumanya haram dimakan, diminum kerana mudarat. Jadi kalau kena baju minyak petrol, bolehlah bawa solat. Gitulah minyak yang lain. Minyak bukan yang najis, melainkan minyak yang digunakan untuk menggoreng benda najis. Tu jadi mutan najis lah. Begitulah ubat tadi ni. Ubat tu beracun ke apa, bolehlah kita pakai dalam solat kerana racun tidak najis. Baik, habis. Kita berhenti sekat dulu, insya-Allah dia sambung. Kemudian katanya demikian lagi dimaafkan tempat istinja. Ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa limashayikhina وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله.